Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Ustazah Zawati. Okeylah, hari ni Ustazah akan berkongsi bahagian adab untuk tajuk yang terakhir, iaitu jagalah harta benda awam. Okey, sebelum kita teruskan, kita perhatikan dulu dan dengarkan dahulu pantun ini. Harta awam milik bersama, guna cermat, tidak membazir, hindari perbuatan vandalisme, bertimbang rasa, senyum terukir. Okeylah anak-anak, perhatikan peta ataupun peta binaan sesebuah projek perumahan. Okey, kebiasaannya di dalam projek perumahan ini akan diletakkan beberapa harta benda awam. Jadi, boleh tak kamu berikan contoh harta benda awam yang terdapat di dalam binaan projek perumahan taman ini? Cuba lihat dan nyatakan apakah dia contohnya? Sekolah, masjid, perhentian bas, taman permainan. Jadi ini adalah antara beberapa contoh yang kebiasaannya terdapat di mana-mana taman perumahan untuk kegunaan orang ramai. Dan cuba perhatikan gambar rajah ini. Gambar ini adalah gambar apa, murid-murid? Cuba lihat sebelum aktiviti gotong royong dijalankan, terdapatnya aktiviti vandalisme. Vandalisme, apa itu vandalisme? Vandalisme ialah satu kerosakan ataupun yang dilakukan terhadap harta benda awam seperti menconteng, merosakkan. Contoh seperti ini di pondok ada contengan, di kelas-kelas contengan di dinding. Jadi murid-murid ini bekerjasama, bergotong royong membersihkan ataupun menceriakan suasana di dalam tempat tersebut. Ini adalah satu perbuatan yang bagus. Sekarang kita akan sentuh topik yang kita nak belajar pada hari ini. Objektif pembelajaran kita ialah di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat yang pertama menyatakan contoh-contoh harta benda awam. Yang kedua, menjelaskan adab terhadap harta benda awam. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Dan yang keempat, menganalisis akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Okeylah anak-anak. Kita lihat di sini adab terhadap harta benda awam yang pertama. Yang pertama ialah semestinya kita mesti menggunakan harta awam dengan cermat. Apa itu cermat? Maknanya kita menggunakan harta awam itu dengan baik. Tidak merosakkannya. Contoh seperti gambar di sini. Adik ini sedang menggunakan telefon awam. Jadi menggunakan dengan baik, pegang genggamnya elok-elok dan letak semula di tempatnya. Adab yang kedua ialah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Semestinya apabila kita berada di pusat sumber, apakah tindakan yang sepatutnya bila kita berada di dalam tu? Kita membaca buku, membuat kerja-kerja dalam suasana yang senyap dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, adab terhadap harta benda awam, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Contoh gambar di sini, di kawasan tempat letak kereta dan tiba-tiba ada sebuah motor parking di belakang kereta tersebut. Secara tidak langsung dia akan menyusahkan pengguna kereta ini yang mahu keluar. Jadi kita hendaklah bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Jadi hendaklah letakkan di tempat yang betul.
Okey, begitu juga yang keempat, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Terutamanya awak sebagai seorang pelajar, buku teks yang awak dapat pinjaman daripada sekolah, dijaga dengan rapi. Jika terdapat koyak atau kerosakan, hendaklah jika boleh dibaiki-baiki dan ataupun diganti dengan buku yang baru jika kerosakan itu terlalu besar. Dan seterusnya, adab terhadap harta benda awam, kita tidak membazir, terutama dalam penggunaan air di kawasan awam kan, kawasan masjid. Ketika ambil wuduk, kita tutup air dengan rapat. Okey, mungkin di kawasan-kawasan di sekolah kan, menggunakan air dan tutup, tidak membazir. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pada cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Okey, apakah cara yang sesuai? Jika kita lihat di kalangan rakan-rakan kita, ada yang merosakkan harta benda awam. Okey, yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Semestinya didikan itu dari rumah, dari ibu dan ayah yang memberi didikan kepada anak dengan akhlak yang baik. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Jadi, kita sebagai seorang pelajar juga harus menunjukkan contoh teladan yang baik kepada adik-adik ataupun kepada rakan-rakan yang lain. Seterusnya, memberikan nasihat dan teguran. Okay, jika ada yang kita lihat tidak berlaku perkara yang tak elok kepada harta benda awam itu, apa yang pada kawan kita lakukan, kita boleh memberikan teguran serta mengadakan kempen yang bersesuaian, kempen gotong royong kan, kempen membersihkan kawasan tersebut. Dan seterusnya, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Okay, semestinya pihak yang bertanggungjawab yang mengawasi agar kawasan-kawasan awam itu dijaga dengan rapi serta bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Kita prihatin kepada masyarakat yang lain. Dan sekarang kita tengok pula kepada akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang pertama, berlakunya pembaziran. Yang kedua, akan menyusahkan orang lain. Dan yang ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Okey, kemudian masyarakat berpecah belah serta ekonomi negara akan terjejas. Ini akibat-akibat jika kita tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Okay, kepentingan yang pertama kepada individu. Apa dia? Melatih diri supaya lebih berdisiplin. Yang kedua, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Okay, seterusnya kepentingan kepada masyarakat. Yang pertama, mewujudkan suasana harmoni serta masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama apabila harta benda awam itu dijaga dengan baik. Okay. Dan kepentingan terhadap negara, yang pertama menaikkan imej negara serta menjimatkan kos penyelenggaraan. Okay, seperti mana bila pelancong-pelancong datang ke negara kita kan, bila harta benda awam ni dijaga dengan rapi, maka secara tidak langsung imej negara juga baik kerana mempunyai masyarakat yang bertanggungjawab. Okeylah anak-anak, Ustazah harapkan penerangan Ustazah dapat kamu fahami dan sama-sama kita amalkan dalam menjaga harta benda awam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.